Dan insyaAllah saya diberikan tajuk dan terima kasih kerana sudi menjemput saya membincangkan tentang satu topik yang saya bagikan, namanya ialah Tamadun Islam, Cahaya Gemilang Sirna di Ufuk Barat, kerana sumbangan pencapaian sains, teknologi dan pelbagai jenis sumbangan umat Islam itu telah hilang dan banyak yang telah digelapkan dan hilang dari sejarah. Jadi saya sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mungkin saya boleh buka dulu dengan satu uh, macam dialog lah Ustaz. Satu dialog yang mungkin kita boleh anggap dia berlaku di London . Kalau di satu kafeteria di London, seorang tu bertanya lah, yang bekerja di kafeteria itu bertanya ataupun dia sedang melayan seorang yang datang ataupun dia punya customer. Dia bertanya, adakah tuan ataupun puan mahu minum kopi, ya? Minum kopi, dan kopi tu nak macam mana? Kopi Arabica ke atau mocha? Ya. Adakah mahu gula yang sedikit atau gula yang banyak? Ya, sugar lah. Ya. Tapi tadi kopi ialah Arabica dan mocha. Dan kita juga ada menyediakan, ini masih lagi dalam conversation tadi lah, dalam dialog tadi ya. Kita menyediakan pancake dengan sirap ya. Dan kalau dah buat pilihan menu, boleh duduk di sofa sambil membaca magazine, majalah lah, majalah tentang ataupun menonton TV ataupun match bola sepak Arsenal contohnya ya. Jadi dalam yang kita bincangkan tadi, disambung lagi ialah sekiranya kalau tuan atau puan nak membasuh tangan, bolehlah menggunakan sabun yang kami sediakan ataupun hand sanitizer. Jadi dalam yang kita sebutkan tadi, dialog yang disebutkan tadi tu sebenarnya ada banyak perkataan ataupun kalimah yang dari bahasa Arab yang digunakan dalam kehidupan seharian kita, sama ada di timur ataupun di barat. Tadi kita ambil itu sebenarnya dari dialog tu, saya cuba adaptasikan daripada Inggeris lah. Would you like coffee with sugar, coffee Arabica ataupun mocha. Jadi itu sebenarnya adalah banyak sentuhan-sentuhan warisan Islam itu yang ada dalam perbualan harian masyarakat Melayu ataupun masyarakat seluruh dunia. Jadi dalam konteks ini kita banyak cerita tentang Barat lah, sebab Barat yang sebenarnya banyak terhutang budi dan Islam telah memberi jasa dan meninggalkan warisan yang cukup besar ke arah ketamadunan ataupun pembangunan tamadun di Barat, terutamanya masa Renaissance, zaman Renaissance dan juga revolusi industri ya. Cuma benda itu tidak dibincangkan dengan begitu baik kerana kita belajar sejarah banyak dari perspektif penjajah, dan kita dapat package daripada penjajah, yang mana kita banyak berbincang perkara ini dengan Barat mengambil tempat menanamkan Eurocentrik ya. Tu yang masalah Eurocentrik itu berpusat memfokus kepada kehebatan pencapaian Barat. Jadi sumbangan orang lain tak disebut dan kurang diperkenalkan, sehingga kita pada hari ini tak sedar. Kita pun tanpa perasan kan, macam tadi contohnya nak makan pancake tu bahasa dia lah, kalau kita macam lempeng lah kan, tapi makan pancake itu dengan sirap. Jadi kita sangka mungkin sirap itu adalah bahasa Inggeris kita dapat daripada belajar di sekolah dulu SYRUP sirap. Tapi rupanya itu juga adalah berasal dari bahasa Arab. Banyak yang insyaAllah yang kita akan bincangkan dengan lebih lanjut, sebab jika kita perhatikan selepas berakhirnya zaman Islam, zaman kegemilangan ataupun zaman keemasan Islam itu, ketamadunan ini, kemajuan sains dan teknologi ini diambil oleh Barat. Jadi mereka mengambil perspektif Barat, dan kita kemudiannya dapat sumber-sumber ini dan banyak pengaruhnya sampai hingga ke alam Melayu di sebelah sini. Sama juga begitu juga dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan Islam alam Melayu sini
InsyaAllah juga kita akan bincangkan sedikit sebanyak contohnya dari teknologi dari Melaka dari segi perkapalan, persenjataan itu semua juga memberi kesan yang besar di alam Melayu, tapi sejarahnya itu telah dihilangkan, digelapkan, dan kita sendiri mungkin terasa kecil diri tanpa ataupun kurang menyedari sumbangan nenek moyang kita, pencapaian zaman lalu yang begitu hebat. Apatah lagi apabila Islam itu datang ke alam Melayu memberi satu impak yang begitu besar dalam ketamadunan alam Melayu. Dan kemudian apabila kita balik kepada persoalan tadi, penjajahan dan kemudian pecah perintah, apabila kita punya negara ataupun alam Melayu sini, dan dia bermula dari Eropah yang tadi Ustaz Abdul Khairi ada sentuh tentang dari Andalusia tadi, apabila Spanyol dan Portugal berjaya mengambil dalam Reconquista itu, mengambil Andalusia daripada umat Islam, maka mereka telah menjadi Spanyol dan Portugal menjadi dua kuasa besar dunia yang baru. Dengan perjanjian Tordesillas pada 1454 itu, mereka membahagikan bumi ini kepada dua lah, yang paling penting iaitu Spanyol dan juga kawasan Portugis di sebelah timur, termasuk sebahagian dari pantai Brazil. Jadi di situ telah memberi kesan yang begitu hebat kepada umat Islam, dan bagaimana kita juga akan melihat dan juga akan berbincangkan tentang banyak sumbangan-sumbangan umat Islam tadi yang beralih kemudiannya ke Eropah. InsyaAllah kita akan bincangkan. Dia ada peta dia lah, peta dia, jenis-jenis teknologi yang juga dibincangkan, termasuk seni bena umat Islam yang masih lagi diguna pakai, yang berhijrah ataupun dibawa ke Eropah, yang tanpa disedari oleh orang Eropah sendiri, itu adalah sumbangan pengaruh Islam yang begitu besar, hasil daripada orang Barat yang belajar di Andalusia, Al-Andalus utamanya, dan juga di beberapa wilayah Islam yang lain dan apabila mereka balik ke negara mereka, mereka membawa banyak hazanah-hazanah yang begitu berharga daripada segi harta ataupun ilmu-ilmu pengetahuan dan juga sains dan teknologi ini. Dan juga sains dan teknologi ini termasuk sistem pengaliran air sebagai contoh ataupun seni bena, teknologi pembinaan bahan. Ini juga dibawa oleh conquistadores ataupun penjajah-penjajah Spanyol ini apabila mereka menjajah Caribbean, Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Jadi banyak yang kita insyaAllah kita akan saksikan nanti dalam slide saya akan datang itu. Kita akan tengoklah bangunan-bangunan di Amerika, termasuk yang zaman moden terkini, contohnya di New York, di Los Angeles, di Mexico, termasuk juga di kawasan ataupun di Eropah, di England, Jerman. Banyak sebenarnya di Perancis, banyak hasil-hasil yang mereka bangunkan selepas zaman Renaissance, zaman industri, revolusi industri, sehingga zaman moden ini adalah warisan ataupun sumbangan tamadun Islam yang telah hilang, yang mereka ambil secara sedar ataupun secara tak sedar. Jadi inilah yang kita cuba bangunkan dan sedarkan semula, sebab apabila berlakunya, kalau tuan-tuan masih ingat, sekitar tahun 90-an, dengan adanya New World Order dengan Bush Senior, kemudian diikuti oleh Bush Junior, kemudian tadi New World Order ataupun Order Baru Dunia, kemudian dituruti dengan produk-produk mereka yang lain seperti Islamofobia, ada banyaklah isu-isu ini membangkitkan jurang ataupun membina jurang yang lebih besar antara Barat dan Timur, dan Islam selalu menjadi target. Dan kita pun tahu ada banyak negara lah di Eropah itu memandang serong dan cuba memprotes, sebab tu timbulnya masalah hijab, perkara tersebut. Pada masa yang sama ada negara-negara tertentu yang menghina Nabi Muhammad, dan ataupun cuba mengenepikan umat Islam, contohnya macam di India, itu Taj Mahal itu pun jadi isu-isu yang terkini
antaranya adalah Islamofobia yang dibalut oleh Barat dan dicampurkan dengan negatif, pandangan-pandangan yang negatif, sedangkan mereka ini sebenarnya perlu tahu apa yang kita cuba bincangkan ini, mereka perlu tahu dan kita cuba sebarkan. Ini juga termasuk di negara kita sendiri, di Malaysia sini. Ada di kalangan yang mungkin yang ramai, di kalangan orang yang bukan Islam, mungkin ramai yang masih belum sedar tentang sumbangan Islam ini dalam kehidupan seharian, sehingga hari ini terkesan perkara tersebut. Jadi bila sejarah ini ataupun maklumat ini tidak diketahui, mereka ada di kalangan orang-orang bukan Islam, sama ada di negara sendiri ataupun di negara luar sana, terutamanya orang masyarakat Eropah atau masyarakat Barat, terus memandang serong, ataupun orang kata pandang sebelah mata lah, pandang sebelah mata kepada umat Islam ini, kerana mereka kurang sedar dan kurang faham dan tidak mengambil tahu. Jadi kitalah sebagai duta-duta ataupun kitalah sebagai orang Islam ini cuba memahami perkara ini dengan lebih mendalam dan cuba mempromosi, memperkenalkan sumbangan-sumbangan Islam ini sebagai salah satu dialog dan sebagai salah satu pertukaran idea, interaksi pertukaran idea, cuba memahami sebab perkara ini juga dibincangkan di universiti-universiti dan dalam forum-forum di Barat, sama ada di Eropah, Kanada dan juga di Amerika Syarikat. Saya ada follow beberapa tu. Mereka masih lagi membincangkan perkara ini dalam bentuk yang santai ataupun dalam bentuk akademik di universiti-universiti. Jadi mereka menjemput dan membincangkan tentang isu-isu yang mungkin dianggap sensitif oleh sebahagian pihak, tetapi dia sebenarnya boleh membagi impak bagaimana masyarakat Barat itu sekiranya mereka kita mendatangkan bukti-bukti yang jelas, manuskrip sebagai contoh ataupun dalam bentuk artifak, macam-macam lagi lah bukti-bukti itu, sekurang-kurangnya pihak yang kurang mengetahui itu akan lebih mengetahui dan mereka akan cuba ini pandangan lah daripada pensyarah-pensyarah di Barat. Mereka rasa sekiranya orang Barat mengetahui kontribusi Islam ini, mereka lebih akan cuba memahami antara satu sama lain, menghormati dan juga appreciate kan dia kata, ataupun menghargai sumbangan umat Islam itu. Jadi itu kalau perlu diwar-warkan dan perlu disuburkan supaya perkara ini akan terus diketahui umum, termasuk juga pelajar-pelajar di negara kita sendiri, di kalangan yang bukan Islam ataupun yang Islam sendiri. Orang Islam sendiri pun masih ramai yang belum tahu ataupun belum sempat explore ataupun membuka jalan untuk perkara-perkara begini kerana kurangnya pendedahan ataupun kurang minat. Jadi kita cubalah, saya rasa mungkin apa yang cuba dibuat oleh Pakis Energy ini dapatlah sekurang-kurangnya kita membuka jalan-jalan awal untuk terus membuka ruang-ruang perbincangan, dialog supaya orang lain lebih faham kita, lebih faham kita, sebab apabila fahaman ini dapat dibina dengan lebih baik, maklumat itu dengan dapat dibentuk dan disalurkan, dibentangkan, dipamerkan dengan lebih jelas, insya-Allah sekurang-kurangnya adalah orang kata bahan-bahan bukti itu dan dapat difahami dengan lebih baik, dan pihak yang mendengar itu mereka sukar untuk menafikan perkara ini sebab kita datangkan dengan pelbagai jenis bukti-bukti yang kukuh, yang orang kata strong lah, yang kuat, dan sukar untuk dinafikan. Jadi insyaAllah antara yang bincangan kita yang akan datang itu termasuk kontribusi Tamadun Islam, penggerakan ilmu. Pergerakan itu apa yang berlaku daripada Tamadun Islam tu mengalir ke Barat tu, bagaimana faktor pengaliran, usaha ahli bahasa. Sebab ahli bahasa Islam ini macam tadilah, kita dapat bahasa-bahasa itu daripada bahasa Inggeris. Kan macam tadi sofa, nak minum atas sofa tu kita dapat daripada Inggeris lah. Tapi sebelum sampai kepada bahasa Inggeris, dia melalui daripada bahasa Arab kepada bahasa Latin ataupun bahasa Castilla, Spanyol, kemudian ke Perancis, barulah kepada bahasa-bahasa lain. Kalau tuan-tuan, insyaAllah kita akan bincangkan bagaimana beberapa tokoh ataupun beberapa orang yang penting yang masih lagi disebut namanya, contohnya macam Roswitha dari seorang dari Jerman kan, datang ke Cordoba untuk belajar
dan dipanggil Cordoba itu sebagai jewel of the world. Itu sebenarnya adalah satu pengiktirafan daripada masyarakat non-Muslim Eropah, dan kerana mereka kagum dengan apa yang Islam telah lakukan ataupun telah capai, macam Ustaz Syahri pernah cakap tadi. Jadi daripada segi situ banyaklah sumbangan-sumbangan itu yang perlu kita sama-sama tengok, dan usaha tadi bagaimana pengaliran bahasa, dan juga kita perlu lihat insyaAllah saya akan kongsikan bagaimana semasa zaman Islam itu ramai di kalangan saintis-saintis. Saya akan senaraikanlah nama-nama saintis, ahli falsafah, ilmuwan, terutamanya bangsa Yahudi ini, yang banyak memberi, dapat berkarya dengan begitu baik, tapi berlaku pada zaman Islam. Itulah jasa-jasa yang orang Yahudi sendiri perlu akui dan perlu iktiraf perkara tersebut, dan perkara tersebut berlaku bukannya 10 tahun, 20 tahun, ni ratusan tahun. Jadi contohnya macam sains international ataupun sains antarabangsa, international science. Islam telah membuka ruang dan membuka jalan yang begitu hebat dalam sains antarabangsa ini, dengan mewujudkan kumpulan-kumpulan saintis yang disertai oleh saintis Muslim sebagai teras, termasuk saintis di kalangan orang Kristian, dan juga daripada orang yang Yahudi. Ini sebagai international science. Kalau kita tengok orang Barat sendiri mengiktiraf bahawa Islam lah yang mempelopori ataupun trendsetter lah macam tu kan. Dia memulakan trend itu trend-trend yang hebat daripada segi keilmuan itu, dan seterusnya menjadi ikutan negara-negara Barat selepas itu, tanpa negara Barat sedari bahawa mereka ini banyak belajar daripada orang Islam, dan perkara ni pun sebenarnya kita secara umumnya kita dah tahu, tapi kita insyaAllah kita akan pergi dengan lebih detail supaya kita sendiri dapat mencontohi bagaimana dalam tamadun Islam ini, terutamanya daripada segi persekitaran intelektual mereka yang menghasilkan kreativiti, inovasi, ataupun invention, penemuan baru umat Islam yang begitu hebat, yang kita sampai gunalah. Contohnya macam hari ini kita dapat bersiaran pun, antara yang sumbangan yang penting ialah daripada Ibnu Al-Haytham kan. Ibnu Al-Haytham ataupun yang orang putih panggil, orang Barat panggil sebagai Al-Hazan, itu Al-Hazan. Ramai yang tak tahu Al-Hazan itu Alhazen. Itu sebenarnya nama dia Al-Hasan kan. Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Tanpa sumbangan-sumbangan beliau, kita hari ini mungkin belum dapat lagi tengok kamera kita ni ataupun tengok gambar ni. Kemajuan-kemajuan ini mungkin lambat lagi 200-300 tahun. Itu menurut kata pandangan-pandangan pengkaji Barat lah, history of science ni ataupun sejarah sains. Jadi Islam ini yang menyelamatkan ilmu-ilmu dari pada tamadun-tamadun lain, termasuk daripada Rom, Greek, Mesir Purba kan, kemudian daripada Parsi, daripada India, China dan sebagainya. Islam yang dapatkan ilmu ini menggabungkan, memajukan, dan mereka mengatakan Islam ni make it perfection tu berlaku semasa tamadun Islam. Kemudian disambung oleh Barat apabila mereka sampai ke zaman Renaissance, kemudian sampai ke zaman revolusi industri yang pertama sehingga ke hari ini yang keempat. Banyak sentuh-sentuhan itu, air tangan lah sentuhan orang Islam itu yang sebenarnya tak boleh disuruhkan. Jadi kita sebagai yang ada sekarang ni perlu cari balik, paparkan semula, termasuk juga tadi di alam Melayu. Jadi kalau macam contohnya adalah di kalangan orang perbincangan penulisan di kalangan orang Barat ni, yang pada saya kita perlu raikan lah dan kongsikan. Contohnya What Islam Did For Us oleh Tim Wallace Murphy. Dia kata sini macam mana Islam itu telah memberi satu impak yang tinggi, sumbangan understanding Islam contribution to Western civilization. Jadi banyak perkara ini ramai yang mereka tak sedar. Jadi orang Barat sendiri pun membantu juga secara tak langsung supaya macam mana konflik kan, dari kata gap ini
jurang antara barat dan timur ni dapat dikurangkan. Seterusnya lebih memahamilah sebab orang Islam pun ramai di Eropah dan ramai juga di Kanada, di Amerika kan. Contohnya macam di Michigan dan sebagainya. Itu apabila ada kefahaman ini ataupun interaksi yang lebih sihat, insyaAllah sebab mereka yang sukakan kepada kedamaian dan tidak suka kepada konflik, mereka lebih suka untuk berbincang tentang persamaan kan, persamaan kontribusi sumbangan umat Islam dalam sejarah dunia, termasuk dulu Prince Charles pun ada sebut kan dalam ucapan-ucapan beliau. Jadi sekurang-kurangnya itu insyaAllah saya rasa kita sama-samalah berusaha dan doakan supaya konflik ini dapat dikurangkan. Islamofobia itu terutamanya dapat diredakan, walaupun kita jangkalah perkara tersebut mungkin tak dapat dicapai sepenuhnya ya, tapi sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan jurang itu, termasuk juga di negara kita sendirilah ataupun di negara-negara jiran ya, yang mana kalau kita dapat sebarkan maklumat yang sebenar ini, dapat kita sama-samalah manfaatkan ya, untuk membina negara yang lebih stabil ya, masyarakat yang lebih saling memahami, menghormati dan juga menghargai. Utamanya kalau kata yang belajar di luar negara ataupun yang melawat di luar negara supaya mereka itu lebih menghargai ya, dan menghormati umat Islam ya, dan juga Islam itu sendiri. Jadi saya rasa mungkin untuk permulaan ini cukup ke Ustaz Zulkhair InsyaAllah kita akan sambung pada 2 hari bulan sesi saya tu. InsyaAllah kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lah dengan slide-nya insyaAllah daripada segi contohnya macam teknologi-teknologi yang menghasilkan ataupun mengasaskan kepada teknologi robotik di kalangan umat Islam ini. Contohnya Al-Muradi kan, beliau dapat menghasilkan teknologi yang begitu hebat dan dia punya manuskrip tu satu je tinggal dia ada dekat Itali di Florence. Itu sebagai contoh lah. Jadi manuskrip ini perlu dikongsikan dengan orang Islam dan orang bukan Islam supaya dia tahu ni orang Islam ni nampak sumbangannya hebat tapi telah hilang, supaya mereka pun rasa begitu, dan umat Islam sendiri supaya lebih rasa bangga diri dan tidak rasa kecil diri lah. Dan jangan lupa bahawa kita akan tengok bagaimana para saintis yang terdahulu mereka ini mengkaitkan sains dan teknologi ini dengan ketuhanan ya. Maksudnya unsur-unsur ketuhanan itu akan dimasukkan dalam pembinaan amalan sains dan teknologi mereka, supaya mereka tidak memisahkan teknologi ini tiba-tiba dia dianggap sebagai teknologi ini sebagai kemampuan diri sendiri kan, kemampuan diri sendiri tanpa intervensi ataupun tanpa pengaruh ketuhanan. Itu ada satu masalah jugalah. Jadi kita akan tengok jugalah beberapa contoh daripada orang Islam, saintis Muslim yang meletakkan agama itu dalam sains ataupun dalam perbincangan dalam buku mereka, dalam teknologi yang mereka bangunkan.